Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Salmi dan rakan-rakan sekalian. Tajuk yang akan kami bentang pada hari ini adalah Tragedi Bhopal 1984. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Azrin bin Matnan, Jelson Yensoy, Nurhafiza binti Pudin dan Nurhapida binti Jamil. Sebagai pengenalan, India merupakan sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. India juga adalah negara kedua yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak. Sebagaimana yang kita tahu, ekonomi negara ini lebih bergantung dalam sektor pertanian dan dalam sektor lain juga. Daerah Bhopal merupakan satu bandar yang paling hijau dan paling kaya dengan kelestarian alam sekitar di negara India. Bhopal juga terkenal dengan nama panggilan iaitu Kota Danau. Bhopal adalah sebuah daerah yang miskin dan padat dengan penduduk. Union Carbide adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan pada 1934. Union Carbide ini juga adalah syarikat yang menghasilkan bateri, produk karbon, peralatan kimpalan, plastik, bahan kimia dan racun perosak. Union Carbide Corporation yang sebelumnya dikenali sebagai Union Carbide dan Carbon Corporation ditubuhkan pada 1 November 1917 dari penggabungan dua syarikat Amerika, iaitu Union Carbide dan National Carbon Company. Pada tahun 1957, nama syarikat tersebut ditukar menjadi Union Carbide Corporation (UCC). UC dan CC memulakan perniagaan di India pada awal tahun 1905. Pada tahun 1924, syarikat ini menubuhkan sebuah kilang di Kolkata. Anak syarikat India, iaitu syarikat Eveready, diperbadankan dan didaftarkan sebagai syarikat swasta pada 20 Jun 1934 dan ibu pejabatnya di Kolkata. Pada tahun 1941, syarikat Eveready bergabung dengan United Battery Distributor. Syarikat tersebut dinamakan semula sebagai National Carbon Company Limited. Tetapi, ketika UC dan CC ingin menceburkan diri dalam pengeluaran plastik dan bahan kimia lain, ia harus mengurangkan sahamnya kepada 60% pada tahun 1956. Selebihnya, 40% dipegang oleh institusi awam dan kerajaan India. Saham syarikat tersebut diperdagangkan di Bursa Saham Kolkata. Pada tahun 1959, nama syarikat tersebut ditukar menjadi Union Carbide India Limited (UCIL). Pada tahun 1970, syarikat ini telah membina semua kilang racun perosak di Bhopal, India. Tragedi Bhopal 1984. Tragedi Bhopal ialah sebuah bencana industri global paling teruk yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua, iaitu pada 2 hingga 3 Disember pada tahun 1984. Kemalangan industri ini melibatkan kebocoran 42 tan metrik gas metil isocyanate (MIC) dari kilang racun serangga Union Carbide Corporation di daerah Bhopal, Madhya Pradesh, India. Kejadian tersebut telah menyebabkan pembebasan MIC ke ruang udara sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran ke atas kawasan seluas lebih 600 km persegi. Kebocoran yang berlaku ini juga telah menyebabkan air memasuki ruang tangki yang mengandungi bahan kimia tersebut. Akibatnya, gas bocor dari tangki telah menyelubungi seluruh bandar Bhopal dan penduduk terasa terbakar di paru-paru dan meninggal dunia serta merta. Sekitar 500,000 orang terdedah terhadap pencemaran udara dan 2,259 orang terbunuh dan binatang bergelimpangan. Kerajaan Madhya Pradesh mengesahkan sejumlah 3,787 orang mati berhubungan kebocoran gas itu. Suruhanjaya Perubatan Antarabangsa bagi Tragedi Bhopal menganggarkan bahawa pada tahun 1994, lebih dari 50,000 orang mengalami kecacatan kekal akibat pendedahan terhadap MIC.
Insiden ini telah dikatakan sebagai bencana industri terburuk dalam sejarah. Berikut adalah kronologi ringkas tragedi Bhopal. Kejadian tersebut bermula dengan sejumlah kuantiti air yang telah memasuki tangki simpanan MIC. Apabila air telah memasuki tangki simpanan MIC, air tersebut secara tidak langsung bertindak balas dengan MIC. Kemudian, secara tidak langsung, MIC bertukar menjadi gas dan mendapati tekanan dan suhu di dalam tangki tersebut meningkat. Sistem kawalan keselamatan tidak beroperasi dengan baik. Ini mengakibatkan injap terbuka serta membebaskan gas MIC yang sangat beracun ke udara. Ini adalah kronologi lengkap tragedi Bhopal. Pada 2 Disember 1984, sekitar jam 9 malam hingga jam 10 malam, kejadian ini bermula apabila seorang pekerja membersihkan paip yang berhubung ke tangki simpanan MIC. Tanpa pekerja tersebut menyedari, secara tiba-tiba berlaku bypass dan air terlepas masuk ke dalam tangki simpanan MIC. Sekitar jam 10 hingga 11 malam, air yang memasuki tangki MIC saling bertindak balas. Pekerja yang mengawasi sistem kawalan keselamatan menyedari bahawa suhu dan tekanan pada tangki simpanan MIC meningkat. Kemudian, seorang pekerja kilang memeriksa keadaan tangki tersebut dan mendapati terdapat kebocoran gas pada tangki simpanan MIC. Suhu dan tekanan dari tangki simpanan MIC semakin meningkat. Pekerja-pekerja tersebut mengambil keputusan melepaskan gas beracun iaitu gas MIC ini ke tangki penyental gas. Namun, sekitar jam 12 malam pada 3 Disember 1984, tangki penyental MIC tidak berfungsi. Seterusnya, ini memaksa mereka membuat keputusan untuk melepaskan gas tersebut ke menara flare bagi membakar gas dan menukarkan gas tersebut ke karbon dioksida. Namun, pada jam 12.30 pagi, menara flare juga turut tidak berfungsi dengan baik. Pekerja tersebut mendapati suhu dan tekanan di dalam tangki simpanan MIC semakin meningkat dan melebihi had. Mereka mengambil keputusan akhir iaitu membuka injap dan melepaskan gas MIC tersebut ke udara. Seterusnya, punca tragedi Bhopal. Antara punca tragedi Bhopal ialah penyelenggaraan yang kurang baik. Demi untuk menjimatkan kos, pihak kilang telah menggunakan atau telah menghasilkan metil isosianat MIC dengan kadar jumlah yang besar. Hal ini bagi tujuan untuk menjimatkan kos dan juga secara tidak langsung menyebabkan latihan dan penyelenggaraan tidak dilakukan mengikut prosedur sebenar. Punca tragedi yang kedua ialah kegagalan sistem keselamatan. Kegagalan sistem keselamatan ini berlaku akibat daripada tangki pembakar gas atau sodium hydroxide scrubber tidak berfungsi semasa kejadian tersebut berlaku. Dengan itu, gas beracun tersebut tidak dapat ditapis dan telah tersebar ke seluruh kawasan Bhopal melalui injap yang pada dasarnya tidak mempunyai sebarang jenis alat penapis. Punca yang keempat adalah alat keselamatan tidak berukuran. Alat keselamatan yang tidak berukuran ini pula berkaitan dengan hos pemadam api yang tidak cukup panjang. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat memadam kebakaran yang berlaku dalam kilang tersebut. Punca yang keempat adalah alat keselamatan tidak berukuran. Alat keselamatan yang tidak berukuran ini pula berkaitan dengan hos pemadam api yang tidak cukup panjang. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat memadam kebakaran yang berlaku dalam kilang tersebut. Kemasukan air ke dalam tangki MIC pula merupakan punca yang kelima kepada berlakunya tragedi ini. Masalah ini berlaku apabila pekerja kilang yang kurang latihan tersebut membersihkan pipe yang digunakan untuk mengalirkan bahan kimia dan secara tidak sengaja, air yang digunakan untuk mencuci pipe tersebut telah mengalir ke dalam tangki MIC. Seterusnya telah menyebabkan bahan kimia berinteraksi dengan air tersebut dan berlakulah letupan. Punca yang keenam pula ialah tiada penambahbaikan kilang dilakukan. Sebelum berlakunya kejadian 2 dan 3 Disember 1984 tersebut,
Kejadian-kejadian kecil di kilang tersebut sudah pun berlaku. Namun demikian, penambahbaikan terhadap alatan kilang yaitu sodium hydroxide scrubber tidak dilakukan dan akhirnya menyebabkan letupan besar akibat berlakunya ketidakfungsian mesin tersebut. Kegagalan industri mematuhi peraturan dan undang-undang pula merupakan punca yang terakhir kepada berlakunya tragedi ini. Bagi punca ini, pihak kilang tidak mengikuti prosedur ataupun SOP sebenar dalam menyelenggara alatan kilang tersebut. Contohnya, pihak kilang memotong gas freon yang digunakan untuk menyejukkan tangki MIC dan pekerja yang berkemahiran tinggilah yang sepatutnya membersihkan pipe tersebut. Kesan tragedi Bhopal. Kesan yang pertama adalah terhadap alam sekitar. Kesan ketara yang dapat diperhatikan daripada kejadian tragedi tersebut ialah daripada aspek kesihatan udara. Udara di sekitar kilang tersebut telah menjadi sangat beracun akibat pembebasan gas beracun MIC ke udara. Seterusnya, air dan tanah di kawasan tersebut juga telah mengandungi bahan kimia yang sangat beracun. Seterusnya, kesan tragedi Bhopal ini adalah telah menyebabkan kematian. Pada pagi 3 Desember, telah dicatatkan bahawa lebih 2,000 penduduk telah terbunuh akibat daripada mengalami masalah pernafasan. Menurut satu laporan akhbar di Atlantik, gas MIC ini 2 kali ganda lebih berat daripada udara biasa dan ini telah membuatkan kanak-kanak bergelut untuk bernafas dan akhirnya mati akibat keracunan. Baiklah, saya akan memberi penerangan terhadap hak dan keadilan. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dengan lebih sehat dan menikmati kehidupan yang lebih selamat dan sejahtera. Akan tetapi, ada dalam kalangan manusia yang mereka telah ditindas oleh segelintir pemerintah disebabkan kepentingan mereka sendiri, sehingga kan tidak mempedulikan hak dan keadilan yang perlu diperolehi oleh seseorang. Jika kita lihat tragedi gas beracun di Bhopal, India ini pada 3 Desember 1984 telah memberikan kesan pembunuhan yang begitu banyak, iaitu seramai lebih daripada 20,000 yang meninggal akibat racun gas yang masuk di dalam tubuh mereka dan ianya memberikan kesan kepada anggota keluarga terlibat akibat berlakunya kebocoran gas ini. Dalam menuntut hak dan keadilan, tragedi ini telah menjadikan masyarakat Bhopal sukar melupakan sehingga kan mereka menganggap tragedi ini terus berlaku di setiap hari di dalam diri mereka. Menurut kajian Rolly Varma pada tahun 2005, kerajaan India membayar sebanyak Rp10.000 bersamaan 800 juta US dollar pada tahun 1984 dan Rp10.000 diberikan bayaran pampasan kepada individu mangsa dan keluarga. Seterusnya, sebanyak $100 diberikan kepada setiap individu yang terlibat. Selain itu, kerajaan India telah memberikan dana sebanyak $4 juta bagi membantu mangsa dan bertujuan untuk membantu dalam proses pengkebumian secara besar-besaran. Akan tetapi, mereka yang terselamat ini telah bersatu hati untuk menarik perhatian terhadap penderitaan untuk menuntut tanggungjawab perusahaan yang terlibat di dalam kebocoran gas di Bhopal. Mereka telah melakukan aktiviti mogok, makan dan menolak makanan untuk mereka ini diambil perhatian dan mereka turut berjalan sehingga 700 km tanpa makan dan minum untuk menuju ke ibu kota bagi mendapatkan hak dan keadilan. Seterusnya juga, mereka berjalan di ibu kota dan wanita-wanita ini mendirikan spanduk di depan pejabat yang dilakukan selama 3 bulan bermulanya fajar sehingga terbenamnya fajar. Akibat daripada aktiviti mogok ini yang dilakukan telah berjaya menuntut hak dan keadilan, iaitu penyelesaian telah berjaya dicapai antara pemerintah India dan Union Carbide, yaitu sebanyak $400 juta berjaya dituntut dan pada 14 Februari 1989 uang itu telah diberikan kepada mangsa yang terlibat. Sebahagian uang tersebut telah disimpan ke dalam bank reserve disebabkan
masalah undang-undang yang dihadapi, dan pada 19 Julai tahun 2004 sejumlah wang iaitu 327,5 juta dolar bersamaan 15 bilion dolar rupiah dihagikan kepada mangsa terlibat dari kebocoran gas Bhopal pada tahun 1984. Sebagai kesimpulan dan pengajaran, kejadian kebocoran gas di Bhopal telah memberikan kesan yang begitu dalam kepada masyarakat di negara India dan memberikan pengajaran kepada negara-negara yang membangun dan maju. Negara yang membangun dan serba moden sangat memerlukan teknologi yang canggih bagi memenuhi kehendak dan keperluan penduduk di sebuah negara. Sebagai pengajarannya, sebuah syarikat yang beroperasi mestilah mengadakan taklimat keselamatan kepada pekerja sebelum melakukan suatu pekerjaan. Hal ini karena pemberian taklimat akan memberikan kesan kepada pekerja untuk lebih peka terhadap keselamatan di dalam sebuah organisasi yang beroperasi. Selain itu, pengambilan pekerja yang lebih berpengalaman adalah aspek penting untuk dipilih bagi bekerja di dalam syarikat yang mempunyai tahap risiko yang tinggi. Hal ini karena pekerja yang telah lama bekerja akan mempunyai pengalaman dalam mengendalikan sesuatu kemalangan yang berlaku dalam organisasi dan mampu mengurangkan kemalangan dan kecuaian bekerja di dalam melakukan suatu tugasan. Pihak syarikat juga mestilah melakukan penyelenggaraan secara berkala, termasuk penggantian alat yang tidak sesuai karena ianya mampu mengurangkan kemalangan berlaku di dalam syarikat yang beroperasi. Seterusnya, pemberian dan kursus latihan kepada pekerja juga perlu dilakukan oleh pihak pengurusan bagi meningkatkan nilai tambah kepada seseorang pekerja di dalam mengendalikan suatu perkara yang akan berlaku karena ianya mampu memberikan pengalaman kepada pekerja untuk sentiasa bersedia jika berlakunya sesuatu perkara di dalam syarikat. Pematuhan prosedur juga perlu dilakukan oleh pekerja bagi memastikan tahap keselamatan mereka sentiasa terjaga daripada kemalangan berlaku, seperti pemakaian alatan PPE di dalam syarikat perlu dipatuhi oleh setiap pekerja. Itu saja pembentangan kami. Sekian dan terima kasih.